Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung bacaan kita pada kitab Minhajul Muslim dan secara online lah kita belas kuliah kita ni, kerana belum lagi boleh buat secara terbuka, melainkan ada beberapa jemaah yang terpilih sajalah dapat sama-sama kita di surau kita ni, insya-Allah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabak dan musibah ini sehingga kita dapat berkumpul kembali dan mengimarahkan surau dan juga masjid di seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Hari ini kita akan masuk atau sambung pada bab salat Jumaat. Salat Jumaat, salat Jumaat. Dan sepanjang PKP kita ni telah banyak sebenarnya pendedahan kita kepada hukum-hukum baru dalam salat Jumaat. Hukum-hukum yang sebelum ni mungkin orang kata tak cukup bilangan jemaah tak boleh salat Jumaat, tapi PKP baru ni 3 orang pun dah boleh salat Jumaat dah. Banyak dah fiqh-fiqh baru sudah dipelajari, hikmah daripada wabak yang berlaku. Jadi insya-Allah kita mengharapkan orang makin lagi faham tentang hikmah atau solat Jumaat ni. Sebab waktu saya musyarak di Yadim, sekarang ni pun tengah gubal silibus untuk kursus kefahaman Islam lah kepada pihak orang asli, dengan kerjasama Yadim lah. Bukan program tu Yadim lah, dia panggil NGO yang terlibat. Jadi antara usul yang diberikan yang mana masih lagi belum lagi dapat dilaksanakan ialah mendirikan solat Jumaat di perkampungan orang asli. Kita ni sampai ke sekarang ni, kampung orang asli tu tak solat Jumaat, kecuali kampung asli yang besar, yang mana orang Islam dia tu ramai, ada masjid, ada imam lantik, waktu ada solat Jumaat. Tapi kalau orang asli tu tak cukup 40 orang, tak ada masjid, jadi pendedahan terhadap agama tu memang tak ada solat Jumaat, tak ada. Sehingga kita minta supaya didirikan solat Jumaat walaupun tak cukup 40 orang di perkampungan orang asli. Mudah-mudahan dipertimbangkan oleh pihak berwajib lah. Bila kita suara kepada Yadim kata ni urusan ni kembali kepada Majlis Agama Negeri. Kami pergi ke Sinderut, minta dirikan solat Jumaat di Sinderut. Di Sinderut tu ada sekolah, ada klinik kesihatan, cuma tak ada masjid mukim, ada surau, tak ada solat Jumaat. Jadi cikgu ada, ustaz ada, sebab ada sekolah, ada cikgu, ada ustaz, tapi tak ada solat Jumaat. Di surau sekolah pun tidak didirikan. Pasal apa? Pasal tak ada imam yang dilantik, kemudian tidak ada jumlah yang ramai. Pernah dia orang minta dengan pihak sekolah supaya ustaz yang bertugas di situ jadi imam solat Jumaat bagi khutbah. Tapi ustaz tu pun dia pergi solat di luar, kena keluar berapa puluh kilometer, 30 kilometer kena keluar nak solat Jumaat dekat Raub. Pasal di pos Sinderut tu tak ada solat Jumaat. Jadi mudah-mudahan hikmah yang berlaku tu mereka boleh solat Jumaat di perkampungan orang asli dengan imam-imam yang dilatih dan dilantik oleh pihak badan ataupun majlis agama negeri lah. Apapun banyak hikmah dari sudut COVID ni. Dan hikmah pensyariatan solat Jumaat kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Cuma kita ulang daripada awal lah. Okay? Muka surat 610. Hukum salat Jumaat, menunaikan salat Jumaat hukum dia wajib.
wajib bagi setiap orang Muslim lelaki yang akil, yang berakal dan baligh serta bermukim. Okey. Nanti kita akan sebut lepas daripada ni syarat-syarat wajib nanti. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, iaitu dengan mengerjakan salat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui hakikat sebenarnya. Jadi berdasarkan ayat ini wajib salat Jumaat. Allah Taala kata idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Bila dalil wajib? Wajib tu bila? Bila diseru. Sebab itulah bagi orang yang bermusafir, orang yang bermukim, tak wajiblah ke atas dia. Sebab seruan ini tak kena pada dia. Dan kerana itulah ada khilaf di kalangan ulama menyatakan bila waktu wajib salat Jumaat. Dan bila hukum wajibnya meninggalkan jual beli pada hari Jumaat berdasarkan ayat ini. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah pergi mengingati Allah dan meninggalkan jual beli. Haram jual beli masa tu. Bila? Berdasarkan ayat ni, idza nudiya lis-salat, bila dipanggil kepada salat Jumaat. Bila azan di waktu panggil? Waktu azan. Azan yang mana? Azan pertama ke azan kedua? Azan pertama ke azan yang kedua? Azan yang kedua. Sebab itu yang asal. Dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian imam pun, Bilal pun azan. Itu yang asal. Itu asal. Adapun azan pertama tu di azan mula zaman Uthman bin Affan. Zaman Nabi satu azan je. Zaman Nabi satu azan. Masuk waktu imam keluar, imam bagi salam, masuk azan. Bila Sayyidina Uthman, Madinah tu dah besar, Sayyidina Uthman hantar orang azan di pasar mengingatkan akan solat Jumaat. Maka bila azan di pasar, orang berhenti, orang panggil pakat solat Jumaat, ada masa daripada pasar nak datang ke masjid. Bila sampai masjid, elok je sampai azan yang sebenar. Maka kewajipan solat Jumaat dan haram jual beli berlaku pada azan yang kedua. Azan yang kedua. Bila di masa tu berlaku lagi jual beli masa tu, maka dikira haram dan berdosa. Bagi orang yang wajib ke atasnya solat Jumaat. Makan free bukan jual beli. Jual beli yang tak boleh. Jual beli. Makan free itu sebab orang perempuan tak apa. Sebab dia tidak wajib ke atas mereka solat Jumaat. Kita pergi beli kat orang perempuan. Kita dosa yang dia tak dosa sebab jual beli. Jadi orang perempuan sama-sama dia jual, tak ada masalah, sama-sama dia beli. Pasal dia tidak wajib ke atas dia solat Jumaat. Yang membeli tu haramlah pada dia. Tak boleh. Jual beli itu sah tapi berdosa. Sebahagian ulama kata jual beli pun tak sah. Cuma pandangan jumhur kata silap dalam masalah ni, dia kata sah jual beli cuma berdosa. Sah jual beli cuma berdosa. Kita azan sama-sama kita lah ni. Masa kita pun tak ada mic lah kita ni. Tak panggil kat luar. Kita teruskan sampai 8.45. InsyaAllah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah satu kaum itu berhenti dari meninggalkan salat Jumaat, atau Allah mengunci hati mereka dan menyebabkan mereka menjadi golongan yang lalai. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Salat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam dan ditunaikan secara berjamaah kecuali 4 golongan: hamba, orang perempuan, kanak-kanak dan juga orang yang sakit. Hikmah disyariatkan salat Jumaat. Salah satu hikmah disyariatkan salat Jumaat ialah mengumpulkan orang Islam yang mukallaf dari kota dan desa. Mereka bertemu di satu tempat untuk menerima perkhabaran dan peristiwa yang terjadi menerusi imam berkaitan urusan agama dan juga dunia. Dalam pertemuan itu mereka akan mendengar anjuran agama, janji, ancaman yang memotivasikan mereka melaksanakan kewajipan setiap minggu. Jadi ini hikmah dia. Maknanya hikmah salat Jumaat ni, orang Islam mesti belajar agama dia paling kurang seminggu sekali. Mesti belajar soal agama. Kira-kira menghadiri kuliah agama lah solat Jumaat ni. Berkumpul untuk menghadiri kuliah agama. Khutbah-khutbah ni majlis ilmu sebenar-benarnya. Sepatutnya macam tu. Khutbah ni adalah majlis ilmu. Bila orang hadir khutbah Jumaat, salat Jumaat, dia dapat ilmu tentang agama dia. Sepatutnya macam tu. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Dah lama-lama dia jadi ritual. Gi solat Jumaat ni, apa gi solat? Gi. Dengar khutbah tu apa? Sebab dengar. Balik apa dia? Tahu kosong, tak ada apa. Tidur, kemudian khutbah pula cerita tentang yalah, ubat jentik-jentik, buat pertanian, hari kemerdekaan. Padahal majlis ilmu, khutbah-khutbah ni majlis ilmu. Sebab tu waktu kita di Mustaqim dulu, kalau masih ingat, saya jadikan tagline saya ke AJK masa tu, khutbah ni adalah medan ilmu. Kita boleh buat silsilah, cerita tentang syurga 3 kali Jumaat, cerita tentang neraka 2 kali Jumaat, cerita alam akhirat, sambung-sambung. Sahabat saya ambil masa tu modul dan juga model daripada seorang Syekh Mesir, nama dia Syekh Muhammad Hassan. Khutbah Jumaat dia adalah majlis ilmu, bersiri, sambung-sambung. Ada silsilah dia, silsilah hari akhirat, cerita dalam khutbah. Minggu depan datang dengar lagi, minggu depan datang dengar lagi. Pasal apa? Khutbah Jumaat ni sebenarnya adalah majlis ilmu. Orang nak belajar agama. Lepas tu ada larangan daripada Nabi SAW buat halaqah sebelum salat Jumaat, supaya orang tak jemu. Orang nak dengar khutbah tu, minda dia, kita ni terpaksa nak cari majlis ilmu, kena buat tazkirah sebelum solat Jumaat. Habis tu khutbah tu tidak majlis ilmu. Tak boleh ustaz, muka hak ni nak kena dengar, nak kena ikut dia. Jadi betul lah, ikut tu betul lah. Pemerintah ada hak untuk menjaga dan tetapi mesti tak lari daripada maksud utama, ialah majlis ilmu. Orang kita ni siapa pekat majlis khutbah kena pendek-pendek jangan. Memang Nabi SAW kata khutbah ni sebaik-baik dia solat Jumaat, khutbah yang pendek, solatnya panjang. Tapi bukan pendek sehingga tak sampai maksud dia. Ni pendek apa pekat tak sampai maksud ilmu, tak ada. Jadi hikmahnya supaya kita ni malah setara mana pun hadir majlis ilmu, tapi
setiap minggu mesti dengar kuliah agama, iaitulah khutbah Jumaat. Patutnya gitu. Oi nikmat. Kalau khutbah, kalau kita jumpa, saya di Madinah dulu ada satu masjid, Masjid Amir belakang universiti itu. Dia punya khutbah memang power, sedap kita dengar. Dia bila ada kebebasan khutbah ni, tapi tidaklah kata siapa melalut-lalut, cuma diberikan ruang. Waktu saya pergi jadi imam mustaqim dulu di kursus-kursus imam, dia dah kata sebenarnya khutbah kita tu panduan saja. Andai kata imam dia tengok jemaah dia memerlukan pesanan-pesanan yang berkait dengan masyarakat setempat, boleh saja dia tokok tambah. Itu pada panelnya bagi tahu macam tu. Cuma pada pelaksanaannya lari sikit orang komplain, tak imam tak ikut tag. Jemaah pula komplain. Kan? Jadi isu dia macam tu. Padahal kalaulah mereka faham khutbah Jumaat ni adalah majlis ilmu, banyak ruang untuk kita bagi ilmu kepada masyarakat. Nak cari mana majlis ilmu yang wajib hadir? Tak ada. Jumaat. Majlis ilmu lain tak wajib hadir. Nak datang tak apa, tak datang pun tak apa. Tapi Jumaat nak datang wajib kena datang. Tak datang dosa. Masjid pula penuh. Masa itulah imam guna kesempatan untuk didik makmum dia. Jadi mudah-mudahan Allah menghidupkan institusi masjid dan khutbah mimbar ni sebagai mimbar ilmu. Mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang hadis, mengajarkan tentang takwa, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Dan benda ni biar jadi silibus. Boleh jadi silibus lagi bagus. Baik, sambung. Hikmah-hikmah solat Jumaat ini dapat dilihat menerusi syarat-syarat dan keistimewaannya. Antara syarat-syaratnya adalah wujud perkampungan dan tempat tinggal, jemaah, masjid, khutbah, larangan berbual ketika khatib sedang khutbah. Manakala hamba perempuan, kanak-kanak dan orang sakit tidak diwajibkan kerana tanggungjawab ke atas mereka tidak sempurna, malah mereka tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi menjadi kewajipan sebenarnya orang yang boleh pergi solat Jumaat tu menyampaikan ilmu kepada yang tak pergi. Patutnya lagu itulah supaya ilmu ni tersebar. Mudah-mudahan solat Jumaat ni difahami maksud dia dan hikmahnya sehingga setiap orang pergi solat Jumaat dengan sifat yang terbaik. Kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang utama dan agung. Malah dia merupakan salah satu hari-hari terbaik dunia. Nabi SAW bersabda mengenai hari Jumaat sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adamu alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumaat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari Jumaat dia baginda dikeluarkan daripada syurga. Dan tidak akan berlakunya kiamat kecuali pada hari Jumaat. Oleh yang demikian seharusnya kita mengagungkan Allah, memperbanyakkan amal kebaikan dan menjauhi segala keburukan pada hari yang mulia ini. Jadi hari Jumaat ni hari besar, hari raya. Setiap minggu hari raya lah hari Jumaat, hari berkumpulnya umat Islam. Hari berkumpulnya umat Islam. Adab-adab dan perkara yang perlu dilakukan pada hari Jumaat.
Oleh kerana hari ini hari besar, maka Islam menggalakkan kita melakukan beberapa adab pada hari Jumaat. Nak pergi jumpa orang, nak pergi hadir salat Jumaat, nak dengar khutbah, macam-macam. Pertama, mandi. Hikmah ni sebab apa? Islam nak suruh kita jumpa dalam keadaan bersih. Okey? Mandi. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumaat wajib atas setiap orang yang akil baligh. Wajib. Memang sebahagian ulama sebut memang wajib. Dasarkan hadis ini zahirnya wajib. Okey. Cuma perbahasan fuqaha tu adalah yang kata wajib di sini merupakan tuntutan yang merupakan sangat-sangat besar. Nak banding pula tak adalah siapa kata tak batal, perbincangan panjang. Tapi sebahagian ulama siapa dia Sufyan Ats-Tsauri ke siapa saya lupa dah dulu. Dia tanya anak dia, mandi dah hari ni? Dia kata mandi dah. Niat Jumaat ada tadi? Dah, pergi mandi balik. Siapa setara tu? Dia suruh mandi wajib hari Jumaat. Disebabkan hadis ini. Disebabkan hadis ini. Kalau orang pergi office, tak boleh lah. Boleh. Pagi tu niat lalu. Niat sekali. Dapat pahala. Kalau lebih afdal lagi, mandi wajib sungguh hari Jumaat tu. Sungguh. Nabi SAW menggalakkan. Sehingga dalam riwayat sesiapa yang memandikan isterinya di hari Jumaat. Pasal apa? Sehingga bukan sekadar dia yang mandi Jumaat, wajib Jumaat, isteri dia juga mandi pada hari Jumaat. Dahsyat dia punya fadilat hari ni. Fadilat hari ni. Adab mandi hari Jumaat. Yang kedua, memakai pakaian yang paling elok dan wangi-wangian. Memakai pakaian yang paling elok dan wangi-wangian. Pasal apa? Pasal ni hari raya. Hari Jumaat ni dikira hari raya. Sekejap. Dalam mausu'ah fiqhiyah ni, Durar ni, dia panggil hukum mandi hari Jumaat. Disunatkan mandi, ittifaq mazhab 4 sunat mandi Jumaat. Dalil daripada Quran, kewajipan mandi daripada bersunnah. Nabi SAW kata, siapa yang berwuduk fa ahsanal wuduk. Jadi berdasarkan dalil, kenapa ulama sebut hadis ni wajib kan? Kenapa dia kata sunat pula? Macam mana daripada wajib tu boleh jadi sunat, sedangkan zahir hadis ni wajib? Ittifaq ulama sunat mandi, sedang hadis ni kata wajib. Nak sebut macam mana? Tak pakai hadis ke lagu mana ni? Itu pentingnya fuqaha. Fuqaha bahas hadis. Zahir hadis ni wajib. Tuntutan ni Nabi kata wajib mandi. Akan tetapi bila dibahaskan, dibandingkan dengan hadis-hadis lain, pertama, ayat Quran kata idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat Quran kata bila nak pergi semayang yang wajibnya wuduk. Jadi termasuklah hari Jumaat. Okey. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, okey, dalam hadis riwayat Imam Muslim,
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, siapa yang berwudu dan memperelokkan wudunya, kemudian dia pergi solat Jumaat, dia dengar khutbah, dia diam waktu khutbah, diampunkan baginya dosa di antara 2 Jumaat dan ditambah lagi 3 hari. 10 hari lah. Ditambah lagi 3 hari, dan siapa yang main anak batu masa khutbah, dia telah lara. Baik. Jadi mana wajhud dilalah? Wajhud dilalah pada sudut pendalilan. Dalam hadis ni Nabi kata siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, menunjukkan cukup dengan wuduk untuk pergi salat Jumaat. Jadi banding dengan hadis tadi wajib, hadis ni juga sahih, riwayat Imam Muslim juga. Nabi tak sebut pun mandi. Nabi kata wuduk pun sudah mencukupi. Jadi para ulama memahami hadis yang kata wajib ni, dia adalah sunat muakkad. Sangat-sangat dituntut. Okey, sangat-sangat dituntut. Sebab tu ulama kata dia adalah sunat. Tapi sunat yang dituntut sebab lafaz yang ada wajib. Besar ni cerita bab mandi Jumaat ni. Okey. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, manusia zaman dulu datang hari Jumaat daripada rumah mereka, daripada kampung mereka, dan mereka datang dengan ghubar, berdebu. Ada yang berdebu kena, ada yang berpeluh. Dan sampai Nabi SAW pun didatangi seorang manusia. Waktu tu Nabi duduk dengan Aisyah, dan Nabi kata kepada orang yang datang, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Kalaulah kamu ni bersuci dulu sebelum kamu datang pada hari ini. Mana Nabi tak kata kepada dia wajib, cuma Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu bersuci, mandi dululah sebelum kamu dah datang pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dia adalah sunat. Dia adalah sunat. Okey. Tu dari sudut hukum pendalilan. Kenapa lafaz ni wajib tapi hukumnya adalah sunat. Okey. Yang kedua tadi, memakai pakaian yang paling elok dan menggunakan wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ah wa yalbasu min salihi libasihi wa in kana lahu tibun massa minhu." Setiap orang Islam wajib mandi pada hari Jumaat. Mari lafaz lagi wajib juga ni. Maknanya tuntutan ni berat. Kalau tidak kerana hadis yang ada tadi, nescaya kita juga kata wajib. Okey? Tapi oleh kerana ada hadis yang Nabi sebut berpada dengan wuduk, maka sebut perintah Nabi tadi jadi dihukum sunat. Kalau tidak kerana hadis yang kita sebut di awal tadi, nescaya hukum mandi Jumaat jadi wajib. Dan bila jadi wajib, siapa tak mandi hukumnya berdosa. Asyik baik tak jadi lagu tu. Kalau jadi lagu tu, tak niat mandi Jumaat, pergi kerja lupa. Tengah-tengah tu, mari hari Jumaat, aku tak mandi Jumaat lagi ni. Kalau wajib lagu tu, batal habislah sembahyang Jumaat dia. Kan? Sebab tu fuqaha. Cuma dituntut, sangat-sangat dituntut. Dan pakailah pakaian elok. Kalau nak pergi kerja pun pakai baju handsome jugalah. Kalau dulu boleh pakai baju Melayu pergi kerja hari Jumaat? Boleh kan?
Siap pakai samping pun boleh kan? Bukan wajib kan, tapi boleh. Kita tengok ketua jabatan. Kalau ketua jabatan macam Haji Omar bagus masa dulu, dia suruh anak buah dia pakai hari Jumaat. Nah, ketua boleh arah kan? Ketua jabatan arahkan hari Jumaat semua pakai baju Melayu. Pakai jubah dengan baju Melayu dibenarkan, contoh. Dapatlah pahala. Ni sekali dengan boh pun tak cara mana hari Jumaat bantai lah pakai apa pun, rugi pahala. Kalau kita buat macam tu dapatlah pahala sunat. Nah, kalau kita ni pakai pakaian khusus untuk salat Jumaat, dia ada pakaian khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pakaian khusus untuk hari Jumaat. Baik. Yang ketiga. Kita kata 8.45 tak berhenti, 8.50 dah berhenti. Ada banyak lagi. Ada sebelah ni. Baru 3. Sambung minggu depan. InsyaAllah. Jadi oleh kerana kita ni baru bermula, kita akan sambung minggu depan pada adab-adab hari Jumaat. Ni insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan sekali lagi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Insya-Allah kita bersambung hari Khamis nanti. Kuliah kita lebih kurang ni lah lepas maghrib, sebelum Isyak, sebab masa PKP ni kan, kalau nak buat surau dia kena selepas maghrib. Lepas Isyak tidak dibenarkan untuk berkuliah. Jadi kita ambil masa sikit kali, insya-Allah boleh lah kot ni. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.